Ini ada tamu penghormat masuk ke dewan. Majlis kita pada pagi ini dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku. Majlis dengan hormat yang mempersilakan tetamu menghormat objektif jemputan tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat berdiri tegak bagi menghormati dan bersama-sama menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Majlis dengan hormat menjemput tetamu kehormat di jemputan tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat duduk. Lebat kebiri pokoknya rendah, dahannya terikat, tali perkasa. 10 jari kami menada berkat Yang Maha Esa. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati mesyuarat agung KMI kita ke-27 pada pagi yang harmoni ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Wan Azlan bin Wan Mahmud untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul dalam musyawarah agung PABG Sekolah Menengah Masa Bukit Kuntung kalian ke-27 untuk meraih keridhaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berhimpun untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, berkati dan permudahkanlah usaha-usaha kami agar sekolah ini cemerlang dan disegani sama ada dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum, serta dapat melahirkan modal insan yang berketerampilan luhur, menjaga solat 5 waktu dan dapat menutup aurat dengan sempurna. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan antara kami, jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga pelajar di sekolah ini. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram,
Kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiaslah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkan diri kami dengan kesihatan. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'd farqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Wan Hassan bin Wal Mahmud atas pimpinan bacaan doa ini tadi. Mudah-mudahan majlis ini akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhirnya, insya-Allah. Melayang seringgit di atas permata, merbah berkicau di ujung muara. Pemain kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Ustaz Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali, Ahli Parlimen Kuala Nerus. Yang berbahagia Cik Ahmid bin Yahya, yang Ketua PIBG SMK Bukit Guntung, merangkap pegawai pendidikan daerah Kuala Nerus. Yang berusaha Cik Awi bin Besar, Pengetua SMK Bukit Guntung. Yang dihormati guru-guru penolong kanan, barisan ahli jawatan kuasa PIBG, barisan guru kanan, warga pendidik, para ibu bapa dan waris pelajar, seterusnya tuan-tuan, puan-puan dan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Musyawarah Agung PIBG SMK Bukit Guntung bagi kali ke-27 tahun 2022. Gua Kelam indah berseri, segar pandangan cantik terlukis. Terima kasih tuan kembali tambah meriah acara majlis. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul di Dewan Terbuka SMK Bukit Guntung pada pagi yang berbahagia ini untuk bersama-sama menjayakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-27 tahun 2022. Hadirin dan hadirat yang dihormati, pembuka kiraai Majlis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-27 pada pagi ini dimulakan dengan ucapan daripada Tuan Pengetua. Untuk itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Nawi bin Besar, Pengetua SMK Bukit Guntung untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hatam lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair amin. Terima kasih sahabat guru, tuan pengacara majlis yang mulia Cikgu Raja Razimah binti Raja Mat dengan pasangannya Cikgu Muhammad Izzat, Cikgu Makzul Izzat bin Mahyatin. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Wan Aznam bin Wan Mahmud yang memimpin bacaan doa sebentar tadi. Semoga doa yang dibaca dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhormat Ustaz Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali, Ahli Parlimen Kuala Nerus. Yang berusaha Encik Ahmid bin Yahya, yang di-Ketua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Bukit Guntung. Yang dihormati semua penolong kanan PK yang mulia Cikgu Said Abdul Rahman Hilmi,
penolakan pentadbiran yang baru di sekolah kita bulan 6 kan, bulan 3. Okey. Cikgu Khairuddin penolong kanan hal awam murid, mungkin kali terakhir Cikgu Din menghadiri musyawarah aku sebagai guru lah. Beliau akan pencen pada bulan 8 nanti. Terima kasih Cikgu Din hadir ni. Cikgu Ni Azmi penolong pendidikan khas, penolong kurikulum. Cikgu Zakaria dia terpaksa meninggalkan majlis sekejap untuk ada urusan makan. Semua guru yang hadir pada hari ini, semua AKP dan yang dihormati para ibu bapa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam Kuala Nerus Prihatin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya kita dapat melaksanakan mesyuarat agung di IBG SMK Bukit Guntung kali ke-27 pada hari ini secara bersemuka selepas COVID-19. Sebelum ini kita buat secara maya, dan sebagaimana yang kita sedia maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan yang telah menarik larangan berkaitan COVID, maka kita dapat menjalankan operasi sekolah seperti biasa, tetapi masih lagi terikat dengan beberapa peraturan yang longgar lah, tidak seperti dulu dari segi penjarakan, dari segi suhu badan dan sebagainya. Okey. Semoga dengan situasi yang ada sekarang, sekolah dapat beroperasi dengan lebih baik seperti biasa, dengan lebih baik, dan semoga semua perancangan sekolah dapat dijalankan dengan lancar. Yang berhormat Datuk, Tuan Walibi dan para hadirin sekalian, saya rasa masa masih belum terlambat. Saya sebagai pengetua mewakili Majlis Pengetua Sekolah Menengah Negeri Terengganu dan MPSM Kuala Nerus, dan juga mewakili guru-guru dan ibu bapa SMK Bukit Guntung untuk mengucapkan tahniah kepada Tuan YDP kita selaku PPD Kuala Nerus atas kejayaan cemerlang sempena SPM baru-baru ini. Kita bagi satu tekanan. Untuk makluman para hadirin sekalian, PPD Kuala Nerus adalah terbaik di seluruh negeri Terengganu dengan pencapaian GPS 4.54, mengatasi GPS negeri dan GPS kebangsaan, iaitu 4.86. Satu-satunya daerah di negeri Terengganu yang meningkat GPS-nya pada SPM tahun 2021. PPD lain jatuh, kita masih lagi meningkat. Tahniah Tuan PPD, satu hadiah yang cukup besar, cukup bermakna baginya, pada saya lah. Sebelum PPD kita pun akan pencen juga pada bulan 9 ini. Maknanya saat kita kehilangan seorang PPD, insya-Allah kita tidak kehilangan YDP PIBG, insya-Allah. Dalam kejayaan yang dicapai itu, peningkatan semua A. Semua A kita meningkat, daerah Kuala Nerus semua A 59 orang. Peningkatan GPS tertinggi di Terengganu. Sekolah Komstar Kompleks Bakaki merupakan sekolah yang paling tinggi peningkatan GPS-nya, juga di dalam daerah Kuala Nerus di bawah pentadbiran PPD kita. Dan SESMA Sekolah Sains Sultan Mahmud dalam daerah Kuala Nerus juga merupakan sekolah yang paling banyak menghasilkan A dalam SPM baru ini di negeri Terengganu. Dan sebagai YDP PIBG SMK Bukit Guntung juga, saya merakamkan ucapan tahniah kerana masih mampu meningkatkan GPS
Nak covernya ada satu lah. Yang paling penting sekali, yang saya cukup bangga Yang Berhormat Datuk dan Tuan PPD, sekolah kita pun merupakan satu daripada 3 sekolah yang meningkat GPS dalam peperiksaan SPM baru. Walaupun rendah, tapi untuk makluman para hadirin, daripada 17 buah sekolah dan 11 buah sekolah harian, kita hanya 3 buah sekolah saja yang meningkat GPS-nya, iaitu SMK Bukit Guntung, Sekolah Komsten, Kompleks Tembesu dan Kompleks Sebatake. Maknanya SMK Bukit Guntung masih lagi berada dalam ranking yang sangat baik. Terima kasih kepada semua penolokanan yang saya rasa sebagai hulu balang sekolah kita, dan juga kepada Sri Kandi kita 4 orang tu, guru penolokanan dan juga guru-guru, semua guru. Hasil usaha kita pada tahun lepas membuahkan kejayaan yang boleh dibanggakan walaupun tidak cemerlang. Untuk makluman Bapak sekalian, dan untuk makluman Yang Berhormat Datuk, pada tahun ini kita tidak ada straight A. Walau bagaimanapun dari segi peningkatan, minimum C kita meningkat, minimum E kita meningkat, lulus semua mata pelajaran kita meningkat, tidak ada G pun kita meningkat, tidak ada G. GPS kita meningkat, cuma kita kekurangan sikit, layak CJ kita jatuh sikit 0.6, mana sikit saja tu. Tapi tak apalah, yang naik banyak, yang lain tu banyak dah naik tuan ya. Okay. Terima kasih kepada semua sahabat guru. Yang Berhormat Datuk, Tuan YDP dan para hadirin sekalian, berdasarkan keputusan SPM 2021, saya sebagai pengetua mengakui SMK Bukit Guntung masih terkebelakang berbanding dengan sekolah-sekolah yang lain, dan pencapaian begitu juga dengan pencapaian dalam bidang kurikulum dan sosial murid. Ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Ini adalah disebabkan beberapa faktor yang saya rasa saya nak kongsi secara bersama pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, faktor yang menyumbang kepada tidak cemerlangnya sekolah kita ialah dari segi kehadiran anak-anak ke sekolah, di mana pada calon SPM 2021 yang tahun lepas, kita tidak dapat melaksanakan PDP ataupun tidak dapat melaksanakan belajar secara bersemuka kerana masalah COVID-19. Kita belajar melalui maya, dan apa yang kita dapati, penglibatan anak-anak pelajar dalam kelas maya sangat tidak memuaskan. Itu dari segi penglibatan. Dan juga kehadiran, bila kehadiran sekolah, yang ini isu semasa, kehadiran anak-anak kita ke sekolah juga sangat rendah. Kita pernah mencapai hampir 75% tuan, dan paling tinggi pun 90%. Sedangkan KPI ataupun target kementerian dan target PPD Kuala Nerus, kita mensasarkan pencapaian sebanyak 95%. Dan perkara ini saya pernah sebut dalam beberapa perjumpaan, termasuk Mesyuarat Agung PIBG yang lalu. Isu kehadiran ini kita tidak dapat mengatasinya, dan masih kekal sehingga hari ini. Jadi tolong dalam kesempatan ini saya saya memohon kerjasama daripada semua ibu bapa, terutama ibu bapa pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Sebab punca kita, macam saya kata tadi, punca kita tidak cemerlang ialah isu kehadiran. Dan kalau pada tahun lepas juga
daripada semakan kita, daripada laporan cikgu-cikgu, PKM dan sebagainya, ada pelajar yang tidak pernah hadir ke sekolah sepanjang tingkatan 4 dan sepanjang tingkatan 5. Bermakna dia 2 tahun tidak hadir ke sekolah dan tidak menyertai pembelajaran secara maya, PDPR. Tak pernah masuk. Tiba-tiba pada hari puasa dia mari ke sekolah. Cikgu, saya nak ambil puasa. Bayangkan, 2 tahun tak belajar, mari ke sekolah nak puasa. Apa yang dia nak jawab? Kita ada 9 orang lebih kurang gitu. Dia mari dan inilah yang menyumbang kepada GGGGGGV itu. Jadi tolong pada tahun ini kita cuba buat baiki sikit. Dan pada tahun ini, untuk makluman Yang Berhormat Datuk dan PPD, rasanya lebih kurang ada 13 orang kan, Cikgu Din? Lebih kurang 13 orang yang tak hadir lagi. 7. Tidak, yang ini 7 orang ni tidak hadir tegar. Saya dimaklumkan ada yang telah bekerja pun ada. Bekerja di luar negeri, dalam negeri, dan ada yang berkahwin juga dia kan. Yang dah berkahwin pun ada. Ni yang kita bimbang. Hari biasa dia mari nak biasa, ni nak jawab apa? Okey. Jadi tolonglah, kalau ada anak-anak kita yang terlibat dengan masalah tak adil ni, tolong kabur dia, marilah sekolah. Sebab yang pertama, syarat pertama sekali nak berjaya ialah hadir ke sekolah. Okey. Yang lain-lain isunya ialah tidak adil, telah bimbingan, tidak menyiapkan kerja khusus dan sebagainya. Okey. Jadi isu kehadiran ini saya dah pernah sebut, kita tidak boleh selesaikan. Yang Berhormat dah boleh selesai masalah ni. Masalah pelajar tak hadir sekolah, anak tuan-tuan dan puan-puan tak hadir sekolah, Yang Berhormat dah boleh selesai. Apatah lagi YDP kita dan timbalan PPT kita. Cikgu pun tak boleh selesai. Cikgu cuma mampu pergi melawat, tanya khabar, pakat dengan mak ayah, tanya nak sekolah ke tidak. Itu je. Tapi yang lebih dekat, yang boleh menyelesaikan masalah ini ialah ibu bapa sendiri. Kerana ibu bapa lah orang yang paling dekat sekali dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita pergi tanya ibu bapa, kita dah nak guana cikgu, dia tak pergi. Pukul 11 tu gitu, cikgu-cikgu pergi tu tengah tidur lagi. Dah gerak ke? Tuan nak guana cikgu tergerak, dah aku tidak bangun. Jadi itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Okey. Yang kedua masalah infrastruktur kita. Kehadiran tadi masalah ketidakhadiran, masalah PDP, dan isu kemudahan infrastruktur dan kemudahan murid juga menjadi satu faktor yang boleh menyumbang kepada ketidakselesaan murid-murid kita. Jadi SMK Bukit Kuntung secara jujurnya mengucapkan terima kasih kepada PIBG yang banyak membantu sekolah menyediakan keselesaan kepada pelajar-pelajar sekolah ini. Memang kita sangat berharap kepada PIBG. Di antaranya tindakan PIBG yang telah ambil untuk memberi keselesaan kepada anak-anak pelajar yang pertama sekali telah membaiki dan menaik taraf surau kita. Dan untuk makluman para hadirin sekalian, para yang berhormatnya, untuk Yang Berhormat Datuk, surau kita mampu menampung 617 orang pelajar pada masa sekarang. Cuma dari segi ketidakselesaiannya masih banyak. Kita dari segi dinding kita tidak. Dinding sekarang kita pakai dinding besi je. Dinding besi. Itu saja yang kita mampu buat sekarang ini. Okey. Selain itu, dan untuk sebelum saya terlupa, untuk makluman sekarang ini kita sudah pun mewajibkan anak-anak pelajar untuk solat zuhur secara berjemaah di surau setiap hari. Dalam keputusan, dalam musyarat pengurusan baru-baru ini, kita ubah suai. Pada asalnya PKM kita telah merancang untuk melaksanakan solat zuhur ini secara sekali pada pukul 1.10 tengah hari.
Tapi kita ubah suai untuk membuat penambahbaikan, untuk mengelakkan pelajar-pelajar kelas menengah atas. Kita telah membuat keputusan untuk mengadakan 2 kali. Ya Bapak. Jadi 110 untuk pelajar-pelajar menengah rendah, tingkatan 1, 2 dan 3, dan 140 kita solat untuk menengah atas, tingkatan 4 dan tingkatan 5. InsyaAllah dengan pengubahsuaian ini kita harap dia dapat memberi keselesaan kepada anak-anak kita supaya tak ramai sangat. Dan yang penting sekali kita beri keutamaan kepada pelajar-pelajar yang ada kelas pada ketika itu. Okey. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang PIBG sediakan, termasuk membantu dalam program keceriaan kelas. Tetapi untuk keceriaan kelas dan lain-lain, saya dimaklumkan kita malu juga sebenarnya nak minta sumbangan daripada PIBG secara berpanjangan. Okay? Jadi kita buka juga kepada individu ataupun hadirin yang ada pada hari ini, mana-mana yang nak beri sumbangan untuk surau, untuk kelas dan sebagainya, kita alu-alukan. Dan sebenarnya kehadiran Yang Berhormat Datuk di sini pun kita harap ada sesuatu sumbangan yang kita berikan untuk dana PIBG kita. Dana PIBG kita. Sekarang Datuk kita bergantung kepada kutipan sumbangan ibu bapa sahaja. Okey. Dan yang ketiga untuk projek kecemerlangan pelajar. Merupakan satu aktiviti yang kita laksanakan sepanjang tahun. Kita nak berjaya seperti hari ini, Tuan PPD nak berjaya seperti ini, terlalu banyak aktiviti ataupun program yang susun, yang diatur. Alhamdulillah, selepas sekolah dibuka pada bulan 4 baru-baru ini, kita telah pun melaksanakan kelas bimbingan petang, iaitu pada waktu petang selepas waktu persekolahan. Saya tahu ada sekolah lain yang belum mula lagi, tetapi dengan kerjasama cikgu-cikgu sekolah kita, dia sendiri minta, Tuan Pengetua izinkan kita nak buat kelas tambahan. Cuti sekolah hujung minggu pun kita buat. Itu adalah salah satu usaha, untuk kita mencapai kecemerlangan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, walaupun kita telah berusaha secara bersungguh-sungguh, yang akhir sekali kita serahlah keputusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redalah, walaupun kita naik sikit Yang Berhormat Tuan Wadipi, kita redalah. Sebab kadang-kadang saya kesian sebenarnya, pada hari keputusan keluar tu, kita nampak penolong kanak kita, guru-guru kanak kita macam nak menangis. Yang menangis ada, yang menangis sebab bukan kata jatuh, tapi tidak cemerlang. Ada yang jumpa saya, nak balik tu cikgu, minta maaf saya cikgu, subjek saya jatuh dan sebagainya. Itulah komitmen ataupun rasa bertanggungjawabnya cikgu-cikgu kita untuk mencemerlangkan anak-anak kita. Saya kata tak apa, jangan bimbang. Kita dah usaha, kita reda je lah. Dan saya sebagai pengetua pun malam tu dah tidur dah sebenarnya tuan. Masa Tuan PPD bisik kepada saya tu, Cik Nawi, SM Bukit Kotong tak ada lagi dalam senarai top 10. Balik tu dah tidur dah tuan. Tapi saya insyaAllah saya reda lah. Dan saya rasa tak perlu kita stres kan. Kawan saya pengetua SMK Cerang Jaya di Marang jatuh ketika mengumumkan keputusan pembebasan SP. Dia jatuh hari Khamis baru ni, pukul 1 pagi tadi saya dimaklumkan telah meninggal dunia. Terkejut. Tersedekah Al-Fatihah sejarah. Ya.
semoga jasa arwah Cikgu Muhammad Fadil mendapat tempat yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk makluman, pada tahun ini kita dicalon sebanyak 122 orang. 120 orang, dan di antara aktivitinya yang saya sebut tadi, kelas bimbingan, bengkel menjawab soalan, program Cakna Murid. Program Cakna Murid ni saya bawa baru lagi, maknanya saya minta cikgu-cikgu yang mengajar mata pelajaran berkenaan, guru-guru kanan mata pelajaran, penolong-penolong Cakna kepada pelajar. Kita kalau boleh kita nak minum air bersama pelajar, kita nak bawa pelajar pergi reaksi, Texas Banana ke, kita lagi santai minda dan sebagainya. Tapi kita menghadapi masalah kewangan. Jadi saya juga mengambil kesempatan ini, sekiranya ada rezeki untuk anak-anak, bukan untuk cikgu ni, untuk anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, kita cuba usahakan untuk mencari dana. Dana yang penting sekali ialah untuk memberi makan minum pelajar lah selepas waktu persekolahan. Tak banyak tuan-tuan dan puan-puan, ibu-bapa sekalian. Mana kita beri sekadar air sebotol, roti je. Maknanya dalam statement ni dalam seria ataupun seria 2% je seorang. Okey. Tapi kalau di waktu kelas tamat pagi kita tak pergi. Begitu juga dengan kem-kem yang kita dijalankan, sama ada di sekolah ataupun di luar. Kalau kita buat di luar, kita perlu belanja makan, kita perlu belanja untuk sewa tempat lagi. Dan alhamdulillah pada tahun-tahun lepas kita menerima banyak sumbangan daripada orang-orang persoalangan, daripada orang-orang politik, termasuk yang berhormat kita mohon rakyat dengan ahli parlimen, kita minta dengan dewan yang berhormat. Okey. Jadi yang itu saya nak covernya perbelanjaan kita. Dan yang paling kita perlukan dana lagi, kita perlukan sumber kewangan lagi, kita menyediakan makan minum pelajar sepanjang peperiksaan SPM. Jarang sekolah yang buat. Mana kalau Cikgu Zedi disanggup masak sendiri di sekolah, lepas tu buku memang dia masak, panggil pelajar-pelajar kita yang baru lepas PSA tu, kita panggil makan sama-sama. Untuk beberapa hari lah. Dari situ pun kita macam tahun lepas kita membelanjakan hampir 3-4 ribu juga. 3-4 ribu juga. Dan pada tahun lepas juga Cikgu Isyam dia guna duit dia dulu RM2,000 untuk menyediakan makan minum pelajar. Cikgu Isyam dan beberapa orang lain lagi, termasuk cikgu-cikgu lain. Boleh balik ke kedai sekarang. Itulah pengorbanan guru-guru kami untuk anak-anak kita di sekolah. Tanggungjawab kita. Para hadirin sekalian, saya ditukarkan di sini pada tahun 20. Sekarang 2022 tahun lebih. Mula-mula sekali berucap di Dewan ini lah. Dan Dewan ini jugalah tempat kita menjalankan aktiviti untuk anak-anak pelajar kita. Perhimpunan mingguan setiap hari. Kalau ada majlis apa-apa pun di sini lah. Tuan-tuan boleh tengok keadaannya. Kerana kita tidak mampu untuk membina Dewan yang lain, kita belum ada peruntukan. Cuma dalam mesyuarat pengurusan baru-baru ini kita bersetuju untuk membaik pulih keadaan Dewan kita ni. Kapasiti Dewan kita ni dengan pelajar yang ada sekarang yang mana tu memang crowded lah. Memang duduk berimpit-impit. Bukan macam ni. Ini jauh-jauh lagi berimpit-impit. Untuk memuatkan 610 orang pelajar. Mana setiap kali perhimpunan tu pelajar penuh di depan ni, penuh di tepi ni. Tidak ada masalah. Kita boleh uruskan anak-anak pelajar dengan baik. Anak-anak pelajar tidak pernah merungu pun, tidak sesuatu. Cuma pada hari ini saya nak maklumkan yang kita memerlukan sedikit sumbangan, untuk membeli bidan ataupun nak letak bidan sebelah kiri kanan ni.
Sekarang pukul 10 kan. Pukul 10 tu masih lagi panas. Panas matahari tu masih lagi panas. Dan kalau pukul 7.40 hingga pukul 8 tu tepat ni memang sangat panas. Jadi anak-anak kita berada dalam dewan, duduk sini, duduk tu panas. Panas pagi. Tapi orang kata panas pagi tak apa tau. Cuma saya minta lah, saya minta dengan Tuan YDP kita nak usahakan. Yang pertama sekali kita nak beli bidan. Kita nak beli bidan sepanjang ni sebelah dah lah, untuk mengelakkan cahaya matahari itu. Dan yang lain kita nak tukar kipas-kipas yang kipas dinding ni, itu yang rosak kipas atas, insyaAllah boleh guna lagi. Kita pun bercadang untuk mengecat semula siling-siling tu. Itu saja yang kita mampu. Kita nak bina dewan lain memang tidak mampu. Cuma kita boleh baiki ataupun membaik boleh kerosakan. Ini pun tak boleh pakai. Bahkan ni yang apa, kabur yang berubah yang takut ada rezeki kan. Mana tahu. Saya dengar sekolah-sekolah yang banyak boleh. No. Jadi kalau dia nak marah pun marah saya tak apalah. Jadi tugas pengetua dah kabur gitu. Okey, terima kasih. Warning lah. Okey. Dan yang seterusnya. Yang seterusnya kalau kita tengok seberang padang tu pula tu. Seberang padang tu, padang comel tau, padang comel. Cuma pagar je tak tahu. Tak lepas cakap dah buat khabar ke YDP. Khabar YDP, tapi tak boleh juga. YDP dah panjangkan kepada jabatan, tetapi kita tidak ada peruntukan. Dia kata kita buat yang penting-penting saja. Jadi kalau ada rezeki lebih juga, kita nak minta juga pagar ni. Sebab pada hari perlawanan baru ni saya siang ke budak, bola tendang jatuh luar sungai jalan. Maknanya tidak ada pagar. Ni ada engineer, ada apa sekali. Saya nak cover cikgu ya. Kita cari pukat air, pukat matahari daripada ujung sampai untuk mengelakkan bola tu keluar daripada pagar. Jadi di kesempatan ini juga saya minta lah. Saya minta takut ada sumber-sumber yang boleh membina pagar sekolah ni tak panjang daripada ujung padang ni kepada ujung padang saja. Okey. Dan yakin sekali saya mohon maaf lah sekiranya ucapan saya agak panjang. Dan macam saya sebut tadi, apa yang saya sebut itu, apa saya minta itu bukan untuk cikgu, bukan untuk saya, tetapi itu adalah untuk anak-anak sekolah kita, anak-anak pelajar SMK Bukit Kuntung, anak-anak penduduk SMK Bukit Kuntung yang berada dalam Parlimen Kuala Nerus, Don Tepuk, Kuala Nerus. Kita minta dengan PPD, kita minta dengan JPN pun kita minta, dengan siapa-siapa pun kita minta. Kita minta itu semua sekali. Semoga Allah pemudahkan segala urusan kita, dan Allah makbulkan doa-doa kita yang macam Ustaz baca tadi, dan doa kita yang kita nak sekarang. Hasrat kita semoga Allah pemudahkan. Dan saya minta maaf sekiranya tutur kata saya tadi itu ada yang mengguris perasaan tuan-tuan dan puan-puan, ada yang rasa timbul tekanan kepada yang bermak datuk, ni tak ada lain nak minta piti belaka ni, YDP bersama. Dan saya minta maaf, apa yang baik itu adalah datang daripada Allah, dan yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan yang amat bermakna sebentar tadi. Hadirin dan warga Dewan yang dihormati, peranan persatuan ibu bapa dan guru di IPG begitu signifikan demi menjamin kecemerlangan para pelajar sama ada dalam bidang kurikulum, co-kurikulum maupun sasiat. Hubungan antara PIBG dengan pihak sekolah sentiasa terjalin erat bagi isi dengan buku dalam segala masalah yang timbul, sama ada yang melibatkan masalah pembelajaran maupun masalah keuangan, dapat diatasi dengan adanya komitmen yang baik daripada pihak PIBG. Untuk itu, majlis mempersilakan
Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Bukit Guntung, Encik Hamid bin Yahya untuk menyampaikan ucapan majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat dan terima kasih pada cikgu-cikgu pengurusi majlis, yang berhormat Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Anzali, yang berhormat Ahli Parlimen Kuala Nerus, yang besar Cikgu Nawi, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Guntung, sahabat saya, pegawai khas pada yang berhormat Ahli Parlimen, guru-guru perongkanan, jawatan kuasa PIBG, para guru, para ibu bapa dan tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama dalam majlis hari ini Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Guntung kali ke-27, ya, 27 tahun. Pertamanya saya rakamkan jutaan terima kasih tidak terhingga kepada yang berhormat kerana dapat meluangkan masa menerima undangan kita, untuk merasmikan Mesyuarat Agung PIBG pada pagi ini. Terima kasih banyak yang berhormat atas meluangkan masa bersama kita. Saya juga ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak pengurusan sekolah dan semua jawatan kuasa pelaksana dalam Mesyuarat Agung yang telah menguruskan persiapan dan persediaan untuk Mesyuarat Agung kita pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya juga ucapkan jutaan terima kasih tak terhingga pada semua ibu bapa, ramai juga yang datang, yang hadir ke sekolah ini, bermakna tuan-tuan dan puan menyokong usaha sekolah dalam kemajuan pendidikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi para ibu bapa yang dikasihi, PIBG tidak sangat berperanan dalam membangunkan sekolah. Membangunkan sekolah ni bukan bermakna bina bangunan dan sebagainya, membangunkan kemenjadian murid dan sekolah. Kemenjadian murid ni adalah kemenjadian anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan dan puan yang bersekolah sini daripada darjat tingkatan 1 hingga tingkatan 5, Nah itu. Jadi sokongan ibu bapa sangat penting, untuk menjadikan anak-anak kita berjaya dalam semua perkara, dalam semua bidang. Kalau tanpa sokongan kita, sekolah sahaja tak mampu untuk menguruskan anak-anak kita. Masa di sekolah hanya 30%, masa di rumah 70%. Jadi oleh itu, walaupun sedikit masa itu di sekolah, berkurang 30% itu, tetapi pihak sekolah telah menggunakan dengan begitu berkesan, yang begitu sepenuh masa untuk memberi didikan kepada anak-anak kita. Oleh itu kita kena beri sokongan itu. Sokongan dalam bentuk duit itu penting. Kalau dikirakan dibandingkan dengan sumbangan tahunan PIBG, berapa ringgit ke dia? 30. 30 saja untuk 1 tahun. Apa yang boleh buat? Kita beli ayam seekor RM25. Ayam seekor RM25. Kan? RM30 setahun untuk kemenjadian anak-anak kita, tapi ibu bapa masih berkira. Sekolah minta duit sama.
Tapi kita mampu tak untuk beri pendidikan itu pada anak kita? Ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan berfikirlah. Okay? Sudah tiba masanya kita kena berkorban kalau kita nak jadikan anak-anak kita itu berjaya. Okay? Tak. Kalau RM10 sebulan untuk anak kita pun murah lagi. Kan? Kau nak kira. Okay. Ini kalau sekolah kenakan yuran PIBG 30, 50, terdengar je bising sekolah. Oh, mahalnya. RM50, tahun lepas 30. Kan? 2 ekor ayam je. Kalau beli ayam 2 ekor je ni. Jadi kita jangan sangat berkira soal untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Okey. Kalau kita berkira dengan sumbangan itu, Allah akan berkira dengan kita. Allah akan berkira. Okey. Sebab tu kita nak berjaya. Kenapa anak orang berjaya, anak kita tidak? Kerana kita berkira. Kan? Jadi saya lontarkan itu. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, khasnya anak-anak tingkatan 5 lah. Anak tingkatan 5 ni, pihak sekolah sangat menjaga, sangat memberi perhatian yang sangat serius. Kan? Anak-anak tingkatan 5 ni dijaga bagai menatang minyak yang penuh. Kan? Terjaga sungguh-sungguh. Kerana SPM adalah peperiksaan yang paling berprestij. SPM adalah satu-satunya peperiksaan yang tinggal. UPSR dah tak ada, PT3 dah tak ada. Satu-satunya periksa yang ada dalam sistem pendidikan ialah SPM. Kan? Kalau dah belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, 11 tahun, tak boleh keping sijil, apa nak jadi dengan anak kita? Sebab tu sekolah bersungguh-sungguh dalam soal menjaga pelajar SPM. Jadi kalau anak-anak SPM yang tuan-tuan dan puan yang ada anak tingkatan 5, berkorbanlah untuk sekolah dalam banyak perkara. Okey. Jadi itu yang saya sangat berharap, dan saya memahamkan tuan-tuan dan puan bahawa nilai pengorbanan itu sangat penting. Kalau kita sanggup berkorban, Allah akan berkorban untuk kita. Kalau kita tak sanggup berkorban, Allah berkira dengan kita. Ya. Jadi itu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan juta terima kasih kepada pihak sekolah kerana kejayaan dalam SPM baru-baru ini. Walaupun kita tahun lepas 2 tahun pelajar kita yang ambil periksa baru ini tak bersekolah, duduk rumah. Kan? Banyak duduk di rumah. Sehingga kita nak buat kelas di sekolah pun tak boleh. Nak buat kelas di luar pun tak boleh itu. Tak boleh, tak dibenarkan oleh kerajaan. Banyakkan cikgu buat secara online. Tapi kita telah berjaya, anak-anak tuan-tuan dan puan telah berjaya meningkatkan grade purata sekolah GPS. Tahniah saya ucapkan pada pihak sekolah, khasnya Pengetua Cikgu Nawi dalam memimpin sekolah dengan begitu berkesan. Dan kita, di mana Cikgu Nawi beritahu tadi, syukur alhamdulillah Kuala Nerus dinobatkan sebagai daerah nombor 1 dalam SPM 2021. Okay. Hebat. Tuan-tuan berada dalam daerah yang sangat hebat. Okay. Kerana satu-satu daerah yang meningkat grade purata sekolah itu daripada 8 daerah di daerah Kuala Nerus ini. Okay, ya? Kita bangga. Saya malam dengar dapat berita dari kawan-kawan, orang bercakap di luar sana hebatnya Kuala Nerus, anda dapat nombor 1. Dan hebat itu hebat juga tuan-tuan dan puan-puan di Kuala Nerus ini. Ya. Jadi saya pun tak nak cakap panjang sebab YB ada urusan lain. Okay. Jadi sekali lagi saya menyeru dan mengajak semua ibu bapa untuk berilah sokongan padu pada sekolah dalam
menguruskan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dengan begitu baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Perangkat Ribuan terima kasih atas ucapan yang cukup bermakna daripada Yang Pertua PIBG SMKP Guntung Encik Hamid bin Yahya sebentar tadi. Warga Dewan yang dihormati, kalau Tuan Fikar kenali, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Kini telah masa yang dinanti-nantikan untuk kita mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Ustaz Datuk Dr. Khairul bin Ahmad Razali, Ahli Parlimen Kuala Nerus, dan seterusnya Yang Berhormat akan merasmikan mesyuarat PIBG SMK Bukit Guntung pada ke-27 tahun 2022. Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada pengurusi yang bahagia Cikgu Hamid bin Yahya selaku Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Nerus yang juga yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Bukit Guntung. Yang bahagia Pengetua Sekolah Menengah Bukit Guntung Cikgu Nawi Besar. Yang bahagia Penolong Kanan Cikgu Syed Rahman, Cikgu Khairuddin Muda dan juga Cikgu Ni Azmin Yaakob. Seterusnya para guru yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian dan juga ibu dan bapa yang hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Pertamanya, alhamdulillah kita lafazkan kesyukuran kita kepada Allah yang telah membuka hati kita seramai 167 orang keluarga yang hadir pada hari ini daripada sejumlah hampir 300 keluarga. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama dalam program yang kita rasa sangat penting untuk kita sama-sama menanam tekad untuk masa depan anak-anak kita semua. Saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh warga pendidik, seluruh ibu-ibu dan bapa, dan khususnya kepada guru-guru dan juga DPD yang telah berjaya mendapat kecemerlangan pada tahun ini hingga akhirnya Kuala Nerus dinobatkan sebagai yang terbaik di peringkat negeri Terengganu. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada semua. Kejayaan ini sebenarnya tidak akan tercapai melainkan bila ada satu kerjasama. Kalau hanya PPD yang bersungguh tapi sekolah tak bersungguh, kalau sekolah yang bersungguh, ibu dan bapa tidak bersungguh, kalau ibu dan bapa bersungguh, anak-anak tak bersungguh, tidak akan tercapai. Kalau kita ambil tema yang digunakan oleh kerajaan semasa pada hari ini, Kerajaan Persekutuan, tema yang kita gunakan ialah keluarga Malaysia. Satu tema yang bagi saya sangat tepat dan sangat penting untuk kita hayati, kerana ia menggambarkan satu masyarakat yang berkasih sayang. Al-Quran bila bercerita tentang ibu dan bapa dan juga keluarga, Allah guna ayat wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kalangan kamu mawaddatan wa rahmah. Mawaddah makna kasih dan sayang, rahmat makna kesian belas. Ulama kita bincang kenapa Allah guna dua ibarat, satu kasih sayang, kedua rahmat dalam satu keluarga. Kerana kasih dan sayang bersebab. Bila hilang sebab, ada satu lagi yang akan menghalang dia atau yang akan mengikat dan adalah kesian belas. Kasih sayang bersebab bila mana anak cemerlang sayang dia. Bila mana anak tu berbudi dengan ayah, dia sayang. Bila ayah jaga dia, dia sayang. Cikgu jaga dia, dia sayang. Anak murid baik cikgu, cikgu sayang. Sayang ni selalu bersebab. Bila hilang sebab pada sayang, umpamanya ada anak yang derhaka, bapa yang tak ambil tahu anak-anak, cikgu yang tak hirau pelajar dia, pelajar yang tak ambil perhatian pada guru dia, ditimbul kebencian, hilang kasih sayang. Tetapi ada satu lagi yang boleh ikat semua manusia, namanya kesian belas. Anak kita derhaka, kita marah, tapi kita ada kesian belas kat dia. Anak yang mak ayah dia tinggal,
Dia walaupun dia hilang sayang pada mak ayah sebab tinggal dia, ada satu benda lagi namanya kasihan belas. Guru mungkin nak anak murid yang babi, yang degil, tapi ada satu lagi kalau hilang kasih sayang, ada namanya kasihan belas. Maka dua perkara ini Allah Ta'ala campur dalam hati manusia supaya kita sentiasa berada dalam satu masyarakat yang mengikat satu sama lain. Dan dua perkara itulah yang kita kena besarkan lagi. Saiz kasih dan sayang mesti kita besarkan. Saiz rahmat kasihan belas juga mesti kita besarkan. Tadi cikgu kita seolah merayu meminta bantuan dari semua untuk pelbagai kelengkapan fizikal sekolah. Dan seolah cikgu terpaksa minta maaf pula. Minta maaf lah, saya minta. Sebenarnya tak boleh minta maaf, kerana memang kita disuruh minta. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah saja, surah Al-Baqarah surah yang awal Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kita berhijrah ke Madinah. Surah yang awal. Dalam surah ini ada 185 ayat, 284 ayat. 1/3 daripadanya berbicara berkaitan dengan derma, zakat, sedekah. Itu di kala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina kerajaan. Walaupun telah berkerajaan pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis Al-Quran bercerita tentang sedekah, bercerita tentang derma, bercerita tentang sumbangan. Kenapa? Kerana sumbangan dan derma itu sebenarnya adalah kewajipan semasa setiap individu. Hari ini dalam masyarakat kita ada orang senang, ada orang susah. Ada orang bergaji besar, ada yang gaji kecil. Yang besar kata Allah, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang ada kelapangan yang besar, dia belanja ke kelapangan dia. Wa man qudira alaihi rizqu, siapa yang Allah sempitkan rezeki dia tidak besar, falyunfiq mimma ataahu Allah. Dia berilah kadar apa yang dia ada. Artinya setiap orang Allah mengajar kita infak, walaupun RM1. Cuma cikgu sebut terkejutlah, RM30 tu kecil sangatlah. Tapi kalau kita bina sifat memberi, tadi cikgu Hamid sebut 2-3 perkara yang nak menarik perhatian kita untuk kita menyembah. Saya bacakan hadis. Al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan yang kita curah, Allah ganti dengan 10. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan apa saja yang dia suka. Maknanya kalau kita bagi walaupun sikit, 10 sen, RM1, Allah ganda. Dan Allah ganda bukan yang bentuk benda yang nampak di mata, yang tak nampak di mata kita. Saya yakin antara perkara dilema sebagai ibu bapa, saya rasa yang cikgu sebut tadi, mintalah anak-anak mak ayah cana anak-anak, saya rasa yang begitu mungkin tak hadir pada hari ini dengan pelbagai sebab pekerjaan dan sebagainya. Yang hadir ni saya yakin semua yang prihatin ni, yang hadir ni, yang 167 keluarga ni yang prihatin. Di suara cikgu ni tak sampai kat dia orang ni. Kena fikir dia nak sampai kat suara kita pada mereka ni. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ada masalah, tempat bergantung kita Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita hati manusia tidak mudah. Kita tak boleh pegang hati manusia. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Kalau kamu campur, kamu belanjakan semua harta kat bumi, kamu tak boleh jinakkan hati manusia. Pasal hati anak kita sendiri tak boleh. Walakin Allah allafa bain, tapi Allah yang menjinakkan sesama mereka. Artinya cerita Allah. Makin nak Allah lagu mana? Tadilah sedekah tadi. Sedekah ni kalimah sedekah. Sedekah ni benar dari hati kita. Walaupun 10 sen, walaupun RM1. Bila hati kita benar nak memberi, Allah akan memberi. Jadi kalau kita ada masalah apa, masalah anak-anak lah masalah kita, ya Allah, aku beri ni dengan tujuan dan niat, kau pulangkan balik dengan bagilah anak-anak aku jadi anak-anak yang terbaik. Dan doa kita yang tak boleh ketinggal ialah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, jadikanlah daripada pasangan-pasangan kami, zuriat-zuriat kami yang menyejukkan mata.
dan jadikanlah kami sebagai orang imam kepada orang yang bertakwa, dengan maksud pimpinan ataupun ikutan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maksud sejuk mata ni, kata Al-Imam Qurtubi, kalau orang menangis kerana sedih, air matanya ialah air mata yang panas. Kalau dia menangis kerana gembira, air matanya adalah air mata yang sejuk. Ni boleh pakai salah depan bagaimana dia rasa air mata tu. Jadi Allah gambarkan sejuk mata makna gembira. Bila dia gembira, maka dia menangis kegembiraan, air matanya air mata yang sejuk. Jadi kita mahu anak-anak kita, anak-anak yang memberi qurrah a'yun, menyejukkan mata kita. Hari ini kita bincang tentang kecemerlangan. Alhamdulillah, dan tahniah pada sekolah pengetua khususnya yang berjaya mendapat tempat yang ketiga di peringkat Kuala Nerus, di peringkat GPS. Itu kecemerlangan akademik. Tapi ada satu lagi yang semua kita kena perhatikan, ialah kecemerlangan yang di luar daripada alam akademik kita. Anak-anak yang gagal itu bukan pengakhiran bagi mereka. Pengakhirannya di hujung bila berlaku kematian. Saya bincang dengan sahabat saya, Profesor Madya Dr. Said, salah seorang pensyarah di USM. Bila menjadi supervisor kepada tesis PhD Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Razif. Dr. Said ni sahabat sekelas saya di Sanawi dulu, di Zainal Abidin. Dr. Said cerita macam mana kajian yang dia buat terhadap para pelajar kita di Terengganu, yang mereka telah habis sekolah dan ke universiti. Yang peliknya, ketika dia sekolah dia cemerlang, dia masuk ke universiti dia fail. Di sekolah dia cemerlang, masuk universiti dia fail. Dia tak dapat kecemerlangan yang dapat ketika mana SPM. Di mana punca? Ini dia buat kajian. Jadi saya bincang dia macam mana perkara yang tak ada kaji ni nak minta bawa datang ke Terengganu, kongsikan pada pelajar kita yang baru habis SPM ni. Saya ada bincang sikit dengan sekolah menengah mana untuk buat program. Mungkin saya kena bincang dengan PPD kita jugalah. Mana ni masuk Kuala Terengganu. Bincang untuk kumpul pelajar ni, tentukan hala tuju untuk lihat di mana kesilapan-kesilapan yang mesti mereka istidrah, yang mereka kena cek awal agar tidak berulang. Ketika universiti, ketika sekolah terbaik, universiti dia tidak mampu jadi yang terbaik. Bahkan ada anak yang kurang baik ketika alam persekolahan, dia masuk universiti dia dapat yang terbaik. Ini benda yang kita kena lihat juga. Sebab itulah saya katakan pada ibu dan bapa yang anak mereka tidak cemerlang ketika di sini, jangan kita putus asa, masa depan masih panjang. Dan bagi mereka yang telah berjaya, alhamdulillah, tingkatkan kejayaan. Kerana yang kita nak kejar bukan benda yang mudah. Selalu kita dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Al-Quran pun cerita banyak tentang konsep al-falah. Di awal surah Al-Baqarah ayat 5 surah Al-Baqarah cerita orang yang muflih. Ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beroleh al-falah. Al-falah ni terjemahan kita mudah je, kejayaan. Tapi dalam bahasa Arab mana al-falah lagi dalam, iaitu kejayaan yang diperolehi selepas melalui kesukaran yang panjang. Asalnya benih, dalam bahasa Arab benih, bila dia pecah, dia keluar tunas, dia panggil aflaha. Tunas itu berjaya keluar daripada biji. Biji itu keras, tunas itu lembut. Macam mana tunas yang lembut boleh pecahkan benih yang keras? Benih rambutan keras, dia boleh pecah keluar tunas dengan penuh kesukaran. Itu aflaha dia panggil. Maknanya kita nak beroleh kejayaan bukan perkara yang mudah. Sukar, memerlukan kerjasama semua orang. PPD, pengetua, cikgu, guru-guru, para pelajar, ibu bapa, semua ni sukar. Tapi kesukaran itu, bila kita beroleh kejayaan, rasa nikmat. Tengok betul gembira PPD kita dengan cikgu kita bila-bila umum tadi. Kita adalah yang terbaik di peringkat akademik kita. Sekolah ini antara 3 yang terbaik. Alhamdulillah, seronok, gembira. Sebab apa? Selepas kesukaran yang panjang,
Sukarnya dengan COVID-nya lagi. Pelajar yang dia buka online tapi tak ada orangnya. Online dia buka, orang tak ada, kita pun tahu. Cikgu pening pada awak bagaimana? Dia duduk kat rumah, dia buka. Dia buka anak saya, dia buka. Dia buka di dapur minum air. Kalau mak tak pandai, memang buka sajalah. Dia pandai. Dia tutup gambar, kadang-kadang kita buka gambar, dia hantar gambar lama, pandai. Budak cerdik Itu kesukaran, cabaran kita masa COVID. Tapi kerja COVID pun sekolah dapat antara yang ketiga, antara 3 terbaik. Itu kerja COVID. Makna ni lepas COVID lagi hebat lah cikgu, insyaAllah boleh buat. Cikgu kata 2 tahun lagi ada boleh pencing. Ada kena buat terbaik sebelum dia pencing lah. Cikgu Hamid nak pencing lah. Tapi tak apa, dia tinggalkan benda-benda yang baik untuk kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan, saya sebenarnya nak bercakap panjang, dan saya suka bercakap. Dan saya juga seorang guru. Saya pensyarah universiti sebelum masuk alam politik. Walaupun masuk alam politik pun masa mengajar, tak tinggal kuliah maghrib, kuliah duha, tak pernah tinggal. Daripada awal jadi wakil rakyat sampai sekarang, kuliah saya setiap pagi Jumaat, setiap Jumaat malam Sabtu, setiap minggu, tidak pernah berhenti. Kenapa? Sebab saya juga seorang guru, mengajar umat, mengajar rakyat. Jadi nak cakap panjang, masa tak ada. Sebab saya ada satu lagi tempat nak kena rasmi juga. Cuma tentang sumbangan tadi, saya yakin kita buat kempen. Cikgu jangan malu buat surat, hantar ke mak ayah. Buat semua. Sebab Quran ajar kita ulang. Kita bak salat, bak puasa, bak zakat ni Allah ulang semua. Bak derma ni Allah ulang semua. Saya nak betulkan balik tadi Yang bak derma bukan 1/3, 1/7, 1/8 lebih kurang cerita tentang derma. Bila kita hantar 10 lekat se, okey dah. Atau 3 tak lekat se. Jadi hantar semua. Hantar tapi dengan pelbagai. Nak hantar buat kipas saja. Hantar sekali pun banyak. Orang tak suka banyak duit. Atau sesek. Minggu ni nak kipas. Hantar kita nak 5,000. Dia hantar surat ke saya 8,000 tulis. Nak kipas harap. Mana minggu depan hantar lain pula. Nak buat dewan tu. Buat atas situ ada sama. Berulang ada sama. Jadi kalau mak saya kata apa ada sama. Sebab Quran suruh hantar sama. Buat gitu je lah. Cuba sama. Jadi bila 10 kali hantar, dia mari dah sekali nak hantar. Aku reject, okey dah. Tapi kerja cikgu hantar. Kerja mak ayah reject atau terima. Tu pula kat dia. Tu saya nak nasihat lah. Dan untuk sekolah ini, saya kalau boleh nak bagi belakang kalau boleh. Bila kita wakil rakyat parlimen, bukan Perdana Menteri. Bukan menteri. Dulu menteri gagah, dana banyak, tak mari masa tu. Kalau mari masa menteri dulu, mewah lah. Saya dah hantar ketika jadi menteri dulu, sempatlah habiskan 8 juta juga duk hantar merata. Menteri ni bajet besar ni dah habis dah. Nak balik tak nak. Jadi untuk sini saya boleh bagilah insya-Allah sebagai 10,000 lah untuk PIBG. Surat dah sampai dah. Masa surat sampai saya letak 5,000 je. Dengar cikgu mengeluh, tambah 5,000 ke 10,000 lah. Jadi nanti rujuk raja balik, kita hantar ikut ICU nanti 10,000. Kemudian buatlah apa nak buat. Hal lain tu minta pemasa akan datang. Kita bajet ada insya-Allah. Kena minta semua je. Saya kata lah, kalau minta 2 dapat se, okey lah. Dan kita ada bajet dari sudut fizikal untuk bagi tu buat ini kita boleh buat. Tapi yang penting lagi ialah maklumat keperluan sekolah dimaklum kepada yang berhormat parlimen, siapa pun saja, sebab dia yang akan hantar surat kepada kementerian untuk peringatkan, atau dia akan sebut dalam ucapan parlimen. Bila sebut ucapan parlimen ni, menteri kok mana pun, pengalaman saya menteri dulu pun, kita akan ambil cakna yang lebih. Sebab disebut di peringkat parlimen yang semua orang dengar belaka. Jadi kecanaan itu akan yang lebih sikit. Jadi saya minta maklumat itu hantar juga pada saya, untuk saya bantu apa yang boleh, insya-Allah. Untuk para pelajar kita, tak ada pelajar kat sini, sampaikan salam saya pada mereka dan beritahu bahawa Terengganu kita negeri yang hebat. Kuala Lumpur kita bandar atau daerah yang hebat. Kita baca sejarah tentang penubuhan negeri Terengganu, bermula dengan Kesultanan Terengganu Sultan Zainal Abidin I yang dinobatkan oleh Raja Mas Sayang Patani, bermula dengan Kuala Berang sebagai bandar ataupun ibu negeri pertama. Kenapa? Di situlah tempat pelabuhan besar perdagangan dunia. Dan menyokong dengan itulah maka lahirlah industri perkapalan yang masih lagi wujud sampai hari ini di seberang Taki, di
Kampung Bating dan juga di Pulau Duyung. Dalam industri seperti batik, industri tembaga dan sebagainya, pembuatan senjata, ukir-ukiran, betul orang berdagang. Kita baca kisah Tuan Guru Haji Noh Limbung, seorang pedagang yang ambil garam daripada petani, bawa datang ke sini, hantar ke Singapura, hantar ke sebelah Sumatera, hantar ke sebelah Jawa. Orang berdagang. Terengganu negeri maritim, negeri laut. Dan laut zaman itu, laut adalah perdagangan. Kalau hari ini laut bukan semata perdagangan. Hari ini mungkin kapal terbang ni melibatkan perdagangan. Dulu laut adalah perdagangan. Maka bagi rasa pada anak-anak kita negeri yang hebat. Maka kehebatan itu mesti kita sambung dan kita bina kehebatan itu untuk menjadi satu negeri yang paling hebat. Dan memang Terengganu setiap tahun bila bincang bab peperiksaan, memang kita orang cerdik. Orang kata sebab apa cerdik? Mungkin sebab banyak makan budu. Budu kan ada bilis. Bilis itu zat besi bagi cerdik. Kemudian makan ikan banyak. Pala ikan ni bagus. Orang tu kita tak bagi sebab dia bergebu. Dia kata tak bagus lah. Saya suka pala ikan. Tak benar pun pala ikan. Saya boleh ngapa hadir kata hadir ibu hadir boleh. Tak benar pun. Orang kampung kata jangan makan pala ikan, benar dia kata. Sebab dia nak. Kita kata benar. Mak tu nak bergebuk anak. Kita benar lah. Makan ikan. Jadi barangkali sebab kopok lekor, sebab budu, ikan kering ni lah, jadi orang Terengganu cerdik. Memang orang Terengganu cerdik, tuan-tuan. Allah bagi cerdik. Duduk mana-mana, di universiti, di dalam negara, luar negara, antara orang yang dapat kita. Dan kita Terengganu ramai tokoh-tokoh hebat di pelbagai bidang. Tentang kajilah di bidang pengurusan, di bidang teknokrat, di bidang perniagaan, sebagai usahawan, korporat, ahli politik dan sebagainya. Kita ramai. Maka nak bawa semangat jiwa besar ini pada anak-anak kita, agar anak kita nanti berjaya besar dan jadi orang yang besar pada masa akan datang. Walaupun hari ini mungkin dia kurang berjaya pada akademiknya, kita bina lagi mereka dengan cara yang lain untuk jadi orang yang hebat pelbagai bidang yang lain, insya-Allah. Itulah saya ingat sedikit ucapan reka saya. Mudah-mudahan boleh beri suntikan semangat pada semua. Saya ucapkan tahniah pada ibu bapa, pada guru, pada pengetua, pada PD atas kecandaan kita pada hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rasmikan mesyuarat kita hari ini membaca umum kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merekamkan setinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan dan perasmian daripada Yang Berhormat Ustaz Datuk Dr. Khairuddin bin Ahmad Razali sebentar tadi. Semoga ucapan bermakna tadi dapat dijadikan pembangkit semangat warga pendidik dan para ibu bapa untuk terus bertekad serta berusaha mencapai kecemerlangan anak-anak didik SMK Bukit Guntung dalam apa-apa jua bidang yang diceburi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai tanda markah dan ingatan daripada pihak PIBG SMK Bukit Guntung, majlis dengan segala hormat mempersilakan Encik Ahmid bin Yahya, YDP PIBG, untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Yang Berhormat Ustaz Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali. Majlis dengan hormat yang mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmid bin Yahya atas penyampaian cenderahati kepada Yang Berhormat Datuk sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati, majlis merakamkan ucapan limpah terima kasih kepada Yang Berhormat Ustaz Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Razali, Ahli Parlimen Kuala Lumpur, YDP PIBG SMK Bukit Guntung. Tuan-tuan guru dan warisan perusahaan sekolah, guru dan AJK PIBG, para ibu bapa dan waris pelajar serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan mesyuarat agung PIBG SMK Bukit Guntung hari ke-7 tahun 2022. Bunga seroja di atas para jatuh di tipe buah berangan. Andai ada tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan.
Majlis ingin mengambil kesempatan dan memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang tidak disengajakan, kerana yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang baik itu kelemahan kami sendiri. Semoga majlis kita pada hari ini dapat mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan penghormatan antara pihak PIBG dengan Ibu Bapa. Untuk makluman keluarga dewan yang berhormat,